minta doktor terangkan kepada kami bagaimana sejarah pensyariatan zakat ataupun bagaimana falsafah zakat itu sendiri dan betapa pentingnya zakat ini, seperti mana pentingnya unsur-unsur tertegaknya agama Islam yang lain, semisalnya salat, syahadah, puasa dan sebagainya. Falyatafaddal ma'jurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya, saya hormati, lagi saya kasihi Ustaz Moderator, sahabat panel, Ustaz Amran, rakan-rakan daripada Zakat Pulau Pinang, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, zakat ni merupakan antara perkara yang disebut di dalam rukun Islam. Bila sebut dalam rukun Islam, tuan-tuan, puan-puan, maknanya benda tu penting. Kalau kita tak buat, silat hai bulan, kita terkeluar daripada Islam. Oleh sebab itu, kita kena tahu sejarah-sejarah Islam. Tuan-tuan, puan-puan, Yahudi ni, tuan-tuan, ni sekarang ni Yahudi ni dia tengah buat macam-macam untuk ambil harta orang Islam. Tak payah pergi jauh, tuan-tuan. Saya ni duduk belajar di Syria. Belajar di Syria, antara orang yang belajar yang saya hormati juga ialah sahibus samahah, Datuk Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri. Dia pergi buat masters. Saya pergi buat sekolah menengah, sampailah diploma. Habislah dekat-dekat 12 tahun. Campur-campur pergi mari ke Mesir 12 tahun. Tapi tuan-tuan perempuan, nak abad main. Sekarang ni, Syria tu dah tak ada apa dah. Antaranya, tanah Jolan. Tanah Jolan ni, tanah yang paling cantik. Orang Yahudi nak lama dah, Israel nak lama dah. Sebab apa? Mereka ni tak cukup tanah. Mereka nak bangunkan tanah tu. Jadi antara tanah yang mereka nak sangat adalah Jolan, tanah Syria. Jadi tuan-tuan, bila mereka duk bergaduh sama-sama Islam, akhirnya negara itu habis. Akhirnya tuan-tuan, Yahudi ni berjaya, dia gunakan kuasa besar Amerika Syarikat, ambil tanah Jolan, bagi kepada Yahudi ataupun Israel baru-baru ni bulan 3, secara rasmi tanah itu jadi milik mereka. Yahudi ni tuan-tuan, dia sedang berusaha nak ambil balik tanah-tanah orang Islam, nak ambil balik harta-harta orang Islam, nak bagi orang Islam tak kuat. Dua benda je nak bagi orang Islam tak kuat. Pertama, jangan bagi tahu orang Islam ni tentang sejarah. Orang Islam jangan faham sejarah dia. Tak payah tahulah tentang sejarah haji dan umrah. Tak payah tahulah tentang sejarah puasa. Tak payah tahulah orang kata apa? Sejarah zakat. Tak payah tahu. Itu yang pertama. Tak payah tahu tentang sejarah. Bila kita orang Islam tak tahu sejarah Islam, maka dia dah berjaya dah, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan perempuan, saya nak bagi tahu, jangan bagi orang Islam ni faham Al-Quran yang mereka baca. Lah mereka, tuan-tuan perempuan, dah buat macam-macam. Tak nak bagi orang Islam faham Al-Quran. Itu sebabnya keluar golongan-golongan black-black ni. Keluarlah golongan liberal yang kata jangan risau, kita pakai seksi pun tak apa, minum arak pun tak apa, yang penting iman kat sini, kepala otak hang. Dia kata tak apa, tadi baru saya dalam kapal terbang, tadi lepas turun kapal terbang sampai Penang, tadi dia pula bagi tahu, ada seorang budak muda, nak kata muda tak jugalah, tua dah. Dia pakai tudung, dia buka tudung. Saya hebat, kata apa? Buka tudung. Awak kan, bila awak buka, maknanya awak dah tak percaya pada syariat ni. Dia kata Allah, dia kata saya semayang tak tinggal, sedekah tak tinggal, zakat banyak saya bayar, dia kata dekat wilayah persekutuan tu. Tapi zakat buka tudung tak apa, boleh masuk lagi syurga. Tengok dia faham lain. Tapi saya bagi tahu tak apalah, nanti kita bincang. Dia nak jumpa saya esok ke KL. Tapi nak bagi tahu lah tuan-tuan dan puan, dia orang ni dah mula dia salah faham tentang syariat Islam. Ini yang Yahudi nak. Tuan-tuan dan puan, jadi sekarang ni kita kena tahu sejarah asal zakat. Zakat ni tuan-tuan bukan ada zaman Madinah lagi. Kalau ikutkan kitab Ibn Kathir kata zaman Nabi Ismail lagi dah ada dah zakat. Sebab Nabi Ismail antara orang yang memulakan kehidupan di Makkahul Mukarramah.
Makna orang Mekah ni memang dia orang ni bekerja. Bekerja, mereka bagilah duit-duit yang mereka ada itu kepada orang fakir miskin. Cumanya, lebih cantik lagi saya boleh katakan, zakat ni dia mula dengan 3 fasa. Ustaz, fasa pertama, dia turun di Makkatul Mukarramah. Ayat turun di Makkah Mukarramah ni yang mana Allah sebut dalam surah Muzammil ayat 20. Allah kata apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dia dua, dia kapit ni, orang panggil kawat apa ni, dia rakan baik ni. Bila sebut semayang, mesti ada zakat. Makna tak sempurna zakat kalau kamu tak semayang. Tak sempurna semayang kamu kalau kamu tak zakat. Tengok, cantik Allah buat tu. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ia turun dekat kota Mekah lagi. Mai kat depan kat, tak apa kat, hujan kat, masuk dalam. Basah kat nanti kak. Bang, masuk dalam tak apa. Depan ni ada lagi, tak ada masalah. Oh, penuh dah kursi. Ni depan belakang ni ada depan lagi kak. Tuan-tuan dan puan, masa turun kat Mekah lagi, para ulama kata, masa dekat Mekah, masa Nabi sedang berdakwah, orang Arab yang kaya-kaya ni tak ramai. Dalam 80 orang lebihnya. Mereka ni bisnes-bisnes yang diorang ada, diorang bagi duit itu kepada orang-orang susah dalam kalangan orang Islam. Itu yang berlaku di Makkatul Mukarramah. Kemudian fasa yang kedua, Allah wajibkan kepada orang-orang Madinah. Perkara yang diwajibkan ialah zakat fitrah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dia wajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat manusia. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitrati min Ramadan sa'an min tamarin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri al-hadis. Masa kat Madinah, sahabat Nabi ni telah diwajibkan zakat fitrah. Raya je bulan Ramadan ya sampai raya diminta untuk bagi buah tamar. Zakat fitrah tu daripada tamar. Sa'an min tamarin, dia ada kiraan sa' tamar. Dan satu sa' ataupun kamu tak nak bagi sa' daripada tamar, apa yang dimakan masa waktu tu? Yang dimakan ialah syair. Ataupun kita katakan, Allahumma salli ala Muhammad, apa nama? Gandum. Satu sa' ni bahasa, kat sini berapa kiraannya? Ustaz Amran, ingat tak? Sa'. Dekat kita kat zakat kat Pening apa? Dia kira apa? Gantang. Satu gantang. Bukan kerja zakat ke? Apa? Dan tak mengaku. Tak, kadang-kadang istilah-istilah ni tak ingat tuan, sebab saya bidang saya banyak sangat. Jadi sa' ni selalu orang zakat dia memang ingatlah. Sa' zakat, sa' berapa. Jadi nak bagi tahu satu gantang. Satu gantang daripada tamar atau satu gantang daripada syair, gandum untuk dibagikan kepada orang yang bergelar hamba atau orang yang bebas. Macam kita ni bebas, dia panggil hur, yang merdeka. Jadi kita boleh dapat, tak ada masalah. Zakat. Masa tu, hanya zakat fitrah saja yang ditekankan. Tapi, berapa kadar-kadarnya tak dijelaskan lagi. Sehinggalah turun ayat yang ketiga, fasa yang ketiga. Dia mencantik dan menyempurnakan sistem zakat keseluruhan apabila Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut dalam Quran, dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Masa tu Allah turunkan ayat 8 kumpulan ni kena kita bayarkan zakat. Siapa dia? Pertama, yang disebut oleh Allah Taala orang-orang fakir. Yang kedua, orang miskin. Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, saya ada tanya seorang ustaz. Saya tanya, apa beza antara fakir dan miskin? Dia kata, jangan pening, sama aja dia kata. Tak sama kah? Dia fakir ni mudah dalam kitab fiqh disebut. Dalam mazhab Syafi'i disebut, kalau satu hari saya memerlukan RM10 nak makan, untuk saya seorang ni. Makan, hari ni nak makan RM10. Tapi saya kerja, saya dapat RM3. RM7 saya tak kena jimat, saya kena pinjam orang ke tak kisahlah. Yang penting saya kena jimat RM7. 7 ni tak boleh dapat. Saya dapat RM3 je. Maknanya saya ini fakir. Manakala miskin ni pula, dia atas sikit.
dia senang sikit daripada fakir tadi. Maknanya satu hari saya perlukan RM10. Tapi saya dapat berapa? Saya dapat RM7. RM3 kena jimat. Maknanya saya kena cari makan yang harga RM7. Macam tadi kena cari makan yang RM3. Mana pagi roti canai, petang roti canai, malam roti canai. Ayak, paip. Mana sampai peringkat tu? Kalau itu fakir, miskin tinggi sikit. Kalau setakat nak makan dekat pelita tak lepas tuan-tuan. RM10 ni tak sempat, tak lepas. Jadi maknanya dia layak, dia fakir dan dia miskin. Tapi hari ni macam mana? Hari ni tuan-tuan dan puan nak kata fakir miskin, kena penilaian yang tepat. Sebab ada setengah orang tuan-tuan dia kata dia fakir. Bila pergi ke rumah mereka, Astro RM189 sebulan. TV plasma, rumah kami pun tak ada Astro. Padahal kami masuk Astro tiap-tiap bulan. Ni, ada Astro? Ada. Tak ada. Apa ni hang cakap betul-betul? Ada ke tak ada? Baru potong. Tengok. Astro, silalah tarik. Jangan panggil dia lagi lah. Tuan-tuan, tengok. Dia ni masuk mana lubang tak ceramah. Tadi dia dari Sarawak. Ni dekat Penang. Saya daripada Terengganu. Tak ada Astro. Macam mana awak orang fakir. Kata awak fakir. Rumah ada plasma TV. Ada pula Astro RM159. Contoh. Macam mana tuan-tuan? Rabak tak dapat. Tu nombor 2. Nombor 3. Untuk siapa? Wal-amilina alaiha. Orang yang bekerja untuknya. Wal-mu'allafati qulubihim. Orang yang hatinya lembut. Ni dia ada tafsiran-tafsiran ni. Setiap ulama dia ada tafsiran masing-masing. Wa fir riqab. Orang-orang yang nak keluar daripada kesempitan. Ini yang Mufti Sarawak, Mufti Selangor. Ya, fatwa negeri Selangor keluarkan orang yang dulunya maknya. Maknya. Apa saya Ustaz? Hang nampak dia nampak kedurut muka gitu. Relax lah bang. Aduh, dah lah dia mulakan perbincangan macam khutbah Jumaat. Stres aku dibuatnya. Dah biasa. Qala Allah Ta'ala. Itu khutbah Jumaat, brother. Relax, buat santai-santai. Makcik-makcik sedih makcik tengok. Kat mana aku tadi? Maknya. Maknya ni, dia ni duk buat benda maksiat selalu kan. Tiba-tiba dia taubat. Dia kata saya ni tak boleh lah. Duk buat benda haram selalu dah. Duk maknyah. Dia maknyah ni. Buat benda haram. Lepas tu dia bagi tahu datang ke pusat zakat dekat Selangor. Dia kata apa? Saya nak taubat dah tapi saya perlukan duit. Saya kena buat urusan-urusan untuk tinggalkan saya punya pekerjaan. Dia dah taubat tapi nak berubah tu perlu duit. Maka dia layak terima zakat. Ni dekat dekat Selangor. Dia nak membantu tuan-tuan dan puan. Ini dia panggil rahmatan lil alamin. Nak mudahkan orang, Allah Taala ni bagi syariat ni nak mudahkan orang. Zaman dulu hamba, dia nak keluar daripada kesempitan hamba, dia nak bayar tak ada duit, maka dia boleh layak untuk terima zakat untuk bayar kepada tuan hamba itu untuk dia keluar daripada belenggu hamba. Tengok cantik Allah buat. Wa fir riqab wal gharimin, orang yang berhutang. Walaupun dia duit banyak asalnya, lepas tu dia berhutang banyak, maka dia layak untuk terima zakat. Wa fi sabilillah, orang yang berperang fi sabilillah akan dapat. Wabnis sabil. Di sinilah ulama tafsir Ibn Sabil yang ke-8 ni dia panggil apa? Dia panggil orang-orang yang belajar macam anak-anak Penang. Anak-anak orang Penang yang belajar di luar negara depa dapat zakat. Berapa Ustaz? Di Indonesia 7,000. Saya tuan-tuan dan puan, Selangor. Saya anak Selangor, dapat zakat negeri Selangor. Saya belajar di Syria, saya dapat 6,500 aja duit. Belajar di Syria, di Indonesia dapat 7,000. Zaman sekarang duit dah naik. Zaman kami 6,500 itulah beli kitab. Zaman duit dengan 6,500 itulah saya gunakan untuk bayar yuran macam-macam lah tuan-tuan dan puan untuk belajar. Tapi tuan-tuan percayalah, dengan duit zakat tu saya hari ni jadi manusia. Tuan-tuan bayangkan berapa ramai orang yang bayar zakat tu yang disampaikan oleh orang-orang pusat-pusat zakat negeri Selangor. Kalau tuan-tuan perempuan orang pusat zakat Pulau Pinang yang bagi, tuan-tuan perempuan bayangkan berapa banyak pahala kepada orang yang bayar tu. Subhanallah. Jadi di sinilah wabnis sabil faridatan minallah. Orang-orang inilah yang dipanggil golongan yang layak menerima zakat. Ini ayat detail yang menjelaskan zakat itu wajib kepada
kita orang yang ada duit kepada 8 kumpulan ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ada banyak lagi perkara yang saya nak kongsi tentang hebatnya zakat, sebab moderator kata hanya 15 minit. Tak boleh lebih daripada itu. Jadi kalau lebih, dia suruh saya balik. Masalah tiket saya pukul 5 pagi esok. Tak apalah. Saya buat tepat pukul 15 minit. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.